Assalamualaikum dan salam sejahtera buat murid-murid sekalian. Baik, hari ini kita akan belajar subjek atau mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Baik, tahun 2 iaitu unit pertama, unit 1, cabaran ruang atau kita perincikan sebagai dia punya tajuknya ialah teroka ruang. Baik, unit 1 cabaran ruang, teroka ruang. Untuk standard kandungan yang 1/1 meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2/1 mengaplikasikan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan. 5/1 mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Manakala standard pembelajaran 1/1/1 melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan. 2/1/1 membezakan pergerakan mengikut ruang. Dan yang terakhir 5/1/5 mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. Ini standard kandungan dan standard pembelajaran untuk cabaran ruang, teroka ruang. Di sini kelihatan satu aktiviti iaitu murid didedahkan satu aktiviti iaitu menggunakan kasut roda. Kasut roda ini permulaan dan pengairan. Okey, murid telah diminta menggunakan kasut roda. Permulaan di sini akan menaik ke atas dan akan mengelilingi sekitar dan dia akan turun semula ke bawah. Okay, di akhirnya di sini teman-teman. Okey, sini murid telah didedahkan tentang penggunaan ruang. Ruangnya menaik bukit. Kita anggap ini naik bukit. Ini di atas bukit dan kita akan turun bukit. Ini kita sebagai objek yang menggunakan ruang untuk melakukan aktiviti. Ini cabaran ruang seperti yang Zarid dan rakan-rakannya menyaksikan pertunjukan kasut roda. Okay, mereka begitu teruja melihat para peserta melakukan pelbagai aksi, naik dan turun dan berjalan menggunakan kasut roda berselang-seli mengikut sekitar atau kon-kon yang ada di atas tempat ini. Kita lihat pula. Kita akan teroka ruang. Teroka ruang. Di sini bermulanya ini ada permulaan. Aktiviti ini murid akan naik tangga ini. Akan berjalan seperti biasa dan akan turun. Penggunaan ruang maksudnya dia akan naik, diminta naik, berjalan dan turun semula. Berulang kali kita nak teroka ruang. Adakah ini ruang ini terlalu sempit atau terlalu luas atau selesa untuk kita teroka. Maksudnya dia tiada masalah untuk melakukan aktiviti ini sebab dia senang dilakukan tanpa rintangan. Naik tangga dan turun tangga semula. Kita lihat pula di sini pun kita akan dimulakan sini. Aktiviti ini naik tangga tapi
permulaannya secara merangkak. Merangkak maksudnya mesti merangkak melepasi batang kayu ni yang diletakkan di atas kon-kon. Adakah dia mudah dilakukan? Okay, mungkin di permulaan ni adik-adik akan merasa susah sikit. Susah merangkak bawah halangan. Lepas tu adik naik tangga tiada masalah. Kan adik akan meniti. Meniti atas titian atau jembatan untuk mengimbangi. Ini agak sukar sikit. Kita nak teroka ruang ni terlalu sempit sebab dia punya titinya terlalu kecil. Terlalu sempit untuk dilalui. Dan adik tiada masalah untuk turun semula. Sebab apa? Senang. Tiada halangan. Dan bila di pengairan pula, sekali lagi adik diuji dengan menyusup atau melompat. Melompat atau menyusup. Maksudnya kalau melompat tu tiada masalah kalau adik mahir melompat melepasi palang. Kalau adik terlanggar batang kayu ni, maksud adik ini adalah satu cabaran, satu ruangan yang agak sukar dilalui. Begitu juga dengan menyusup. Menyusup atau menyusup di bawah halangan kayu ni. Mungkin agak sukar. Kita nak melakukan ni memerlukan masa yang sikit. Kalau berjalan, tiada masalah. Bila ada halangan, kita nak berjalan tu agak sukar sedikit. Di sini ada cabaran ruang yang selesa dan ada yang sukar untuk dilakukan. Macam ni merangkak, meniti dan menyusup, melompat ni ada satu cabaran untuk kita melakukan aktiviti ini. Manakala menaik tangga dan turun tangga tiada masalah. Kita lihat bergerak ikut tempo. Aktiviti mencabar tapi seronok macam ni. Stesen 1, berjalan mengikut tempo menggunakan tangan dan kaki. Ini agak lambat sedikit. Begitu juga dengan stesen yang kedua ni. Agak sederhana saja, dia hanya menggunakan kaki. Yang ini menggunakan kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Agak sukar untuk dilakukan. Manakala yang ini mudah sedikit. Yang hanya perlu melompat saja. Tiada masalah untuk dilakukan. Jadi, walaupun ruangnya agak selesa, tapi aktiviti yang dilakukan itu adalah satu cabaran yang perlu adik ikut. Adik-adik perlu lalui aktiviti seperti ini. Kita lihat stesen ketiga, laju. Kadang-kadang laju mungkin agak kita melakukan aktiviti dalam keadaan yang tidak selesa dan dalam keadaan yang tidak senang. Mungkin tempo laju bergerak itu menjadi tidak begitu tersusun. Jadi bergerak mengikut tempo, ikut keadaan. Kalau menggunakan kedua belah tangan dan kaki bermaksud tempo dalam keadaan pantas tu kita akan dapati suatu yang agak sukar. Manakala yang sini menggunakan kaki saja untuk bergerak, tiada masalah untuk menukar atau meningkatkan kelajuan semasa melakukan aktiviti ini. Kita lihat uji minda. Tandakan right pada ruang yang kamu senang bergerak. Yang senang bergerak, yang ini. Yang ini senang bergerak. Yang ini agak sukar biar bergerak dalam bulatan manakala yang dia terpaksa menyerap untuk melepasi halangan. Agak sukar untuk ruangan yang begitu sempit untuk dilakukan aktiviti seperti ini. Nomborkan pergerakan mengikut kelajuan. Yang paling senang, paling laju ni 1. Kedua. Ini yang kedua.
Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kalau kita kita lihat ke 6 gambar ini, kita akan lihat. Okay, kalau yang A ni, yang perlahan kepada laju bermaksud, yang ni yang paling perlahan, kedua, dan yang ni paling laju. Kerana yang B pula ini, laju kepada perlahan. Ini yang berlari, kita letak satu, ini kedua, dan ini yang tiga. Okay. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah mengikut keadaan-keadaan yang kita akan nampak sama ada aktiviti itu boleh dibuat secara perlahan atau dibuat secara laju. Semoga penjelasan Cikgu sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak murid sekalian mengenal pasti ruang yang sempit, luas dan selesa untuk melakukan pelbagai aktiviti dengan mengamalkan perkara-perkara yang telah diterangkan tadi. Sekian saja dari Cikgu Zari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bertemu lagi dalam video-video akan datang dalam You Zahri Channel. Sekian, terima kasih.